Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, so jadi hari ini cikgu akan terangkan bahagian yang kedua dalam tajuk bab 4, iaitu translasi. Translasi bahagian yang kedua, kita sambung kepada subtopik 4.4 putaran ya. So jadi di sini kita akan belajar dua perkara lah putaran dan aplikasi dia. So jadi putaran ialah suatu transformasi melibatkan semua titik pada satu sata yang diputarkan melalui sudut dan arah yang sama pada suatu titik. Titik tetap ini dikenali sebagai pusat putaran. So kita akan belajarlah di bentuk dia nanti sekejap ya. So pusat putaran. So cuba kita tengok contoh ya. Putaran ini boleh diwakilkan dengan putaran yang memetakan objek pada image perlu menyatakan pusat dahulu. Pusat, sudut dan arah putaran ya. Mungkin ada pusat lah dulu, pusat di mana, kemudian sudut berapa dan ke arah ikut jam ke ataupun lawan jam. Kena tahu yang itulah dulu ya. So jadi kalau kita tengok sini contoh perihalkan putaran bagi raja di bawah. Okey, ini berpusat di P, okey, pada 90 darjah melawan jam. Okey, melawan jam. Kalau ikut jam begini kan, kalau lawan jam beginilah. Yang kita panggil lawan jam. Ikut arah jam pada titik P. Contoh ini putaran 90 darjah lawan arah jam pada titik P ya. Ataupun dia ada tahu atau di sini kalau ikut jam 270 ya. Ikut jam. Ni putaran 270 ikut arah jam pada titik P. Okey, tapi kalau ini putaran dia ada dua lah ya, ada dua. Okey, seterusnya ini pula. Yang ini kalau garis lurus ni maksudnya pusat dia di titik sini lah ya, pada 4 ni. X ataupun titik A 40. Koordinat lah ni. Putaran 180 darjah, tidak payahlah ikut arah mana-mana ya, sebab kalau ikut sini pun boleh, sini pun boleh. So dia 180 kan. Kalau dia selain daripada yang itu ya, kita boleh ikut dia arah lawan jam kan, ikut jam ya. Okey, berpusat di titik A40 titik dia. Okey, objek dan image bagi putaran. Okey, kita tengok objek dan image bagi putaran. Okey. Kalau contoh kita ada sini, tentukan image bagi ABC apabila diputarkan 90 darjah ikut arah jam pada titik P. Ikut arah jam maksudnya beginilah ya. Kalau lawan jam ke sini ya. Ikut jam. Ikut jam beginilah ya. Okey, sekarang ni kita ada objek begini. So sebenarnya kita kena ambil satu pembaris protector lah ya. Protector yang semi bulatan tu ya. So jadi kalau ikut ni dia ada berapa? 1 2 3. 1 2 3. Rasanya dia di sini. Sini. So dia ada 90 darjah lah sini ya. So jadi kalau ikut yang ini, so kamu akan buat di mana dia punya titik ni, ini di sini. So jadi kena ikut lah ni. Ini okey, sorry. Ini di begini. Okey. Yang so titik A, okey, titik B ada berapa? 1 2 3 4. 1 2 3 4. So jadi sini B lah. Okey, kemudian okey. Ini 1 2 3. 1 2 3. So kita akan buat begini ya.
So sini C prime ya. So beginilah bentuk ikut arah jam ya. So, kita tengok berpusing. Ni jadi dah So sama kan. Ikut arah jam. Okey, 90 darjah. Kemudian tengok dia berpusing ni. Tengok dia berpusing. So dia jadi begini. Sama kan ni. Okey, beginilah putaran ya. Okey, kalau ada pembaris begini lagi senang lah ya. Pembaris protector ni kita guna protector ni 90 darjah, senang lah. So kalau ini dia buat dulu ada berapa, kemudian dia akan buat di sini. Ni 90 darjah. Tengok ni kan, 90 darjah beginilah. So sudah buat 90 darjah, then barulah kita lukis bentuk dia ini ikut ni. So kemudian seterusnya sama juga ini. Mana sudah menyelesaikan masalah. Okey, kita tengok ini. Sekiranya A ialah image bagi image bagi A di bawah putaran 90 darjah. Okey, 90 darjah ikut arah jam. 90 darjah ikut arah jam. Pada pusat B, tentukan kedudukan objek A. Kalau kita tengok ikut arah jam. Ikut arah jam begini. Salah ni. Ini ikut arah jam. Oh, ini image. So ini image. So jadi sekarang ni kita mencari objek. Tentukan objek. Okey. Objek dia dia kena ikut lawan jam lah, lawan jam. So dia berpusing daripada objek kepada image. So jadi ini yang kita panggil lawan jam. So jadi kalau kita lukis begini, so nanti di sinilah dia punya 90 darjah di sini. Ada berapa ni? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Okey, betul. So kedudukannya di sini nanti Di sini ialah yang ini, bucu ni. So bila dilukis, ni 90 darjah, di sini kan. 90 darjah. Ni kita panggil 90 darjah. Ni kita panggil lawan jam lah sini. Tapi objek dia begini. So jadi dia ambil satu-satu lah. Ini so jadi kedudukan dia bolehlah lukis begini. Ni. So jadi dia sudah ambil di sini. Dia tinggal lukis aja dia punya ni. Dia buat satu-satu. Setiap bucu tu dia buat satu-satu lah. Untuk 90 darjah. Kalau lukis guna protector lah Dapatlah sini objek Ni objek lah. Ini image kita. Soalan dia bagi image, dia suruh cari objek. Objek tu dia lawan jam lah. Tadi yang soalan image tu ialah lawan ikut arah jam. Ikut arah jam. So jadi soalan dia terbalik lah di sini So kena. Okey, seterusnya ini apa ni? Putaran tentukan pusat. Ni suruh kita buat dia punya tentukan dia punya inilah apakah pusat sudut dan arah jam putaran tu So langkah dia ialah kalau kita dapat soalan begini, kita kena mana K. K kena sambungkan dengan K gitu. Kemudian J dengan J. J dengan J. Okey, kemudian begini. Kemudian lepas itu ini guna garis pembahagi dua garis kan ni. Okey, J dengan J. Lepas tu kita kena buat satu garis. Okey, kita tengok di sini. Di sini ialah pembahagi dua sama serenjang lah di sini. Sini pembahagi dua sama serenjang. Okey, kemudian dia buat apa ni di sini Dia buat bentuk segitiga di sini. Ini dia jadi beginilah. Kemudian buat 90 darjah.
So maknanya 90 darjah berada pada titik M. Okey. So jadi sinilah. Ni titik dia di sini. Kan? Titik pusat dia. So jadi nanti dia bergerak begini. Okey. So jadi mana image? So ini image ya. Image, ini objek. So jadi macam mana kita membaca bahawa JKL sorry, kita kena tengok image lah. Image kita ialah JKL K prime ialah image bagi JKL, ini JKL di bawah putaran 90 darjah, lawan jam lah, ini lawan jam ya. Kalau ikut jam ke bawah, kalau lawan jam ke atas lah begini ya. Pada arah lawan arah jam pada pusat M sini ya, M kita letaklah huruf apa pun ya. Okey, itu saja. So uji diri 4 boleh buat ya. Okey, seterusnya 4.5 translasi pantulan dan putaran sebagai isometri. So kita belajar translasi, pantulan dan putaran lah ya. So ada 3 perkara yang kamu belajar dalam bab 4 ini, iaitu translasi, pantulan dan putaran. Ini bahagian terakhir lah sudah ya. Sebagai isometri ya. Isometri itu ialah image karena bentuk dan saiznya sama. Inilah ya. Isometri itu ialah ni, image isometri kerana bentuk dan saiznya sama. Itu kita panggil isometri. Image, bentuk dan image-nya tetap sama. Dia tidak berubah kalau sudah berlaku satu proses translasi ke, ataupun pantulan ke, ataupun putaran ke, dia tidak akan berubah size image ya. Okey, yang kedua, image 2 bukan isometri. Okey. Okey, ini dengan ini image 1 ya, image 1, image 2. Kalau dia jadi begini, dia bukan isometri lah sudah ni ya, karena bentuk dan size-nya tidak sama. Lagi yang ketiga, tidak sama juga, size-nya tidak sama. So bukan image isometri ya. So itu ialah isometri ini masih menghasilkan image yang sentiasa kongruent. Kongruent ni bentuk dia sama dan tidak berubah, size, bentuk dan size-nya samalah. Itu kita panggil isometri ya. Okey, seterusnya uji diri 5. Okey, cuba kita tengok sini. Contoh nombor 2 ni dia bagi bentuk soalan begini, lepas tu kita kena tentukan ini pantulan ke, translasi ke ataupun putaran ya. Kalau J kepada objek K, J kepada K. Kalau J kepada K ni translasi. Dia bergerak ke bawah, dia bergerak ke kanan dahulu, ke kanan kiri kanan dulu kan, kemudian ke bawah. Ke bawah ni lah ya. Sebanyak 3 kali. Itu translasi. Okey, kita tengok J dengan L ni putaran. J dengan L ni, J dengan L ni pantulan ya, pantulan lah. Okay, kemudian J kepada M ni ialah putaran. Kalau kita ambil di sini, tak boleh. Kita ambil di sini. Okey, dia beginilah. So putaran ke bawah inilah. Ya. So itu putaran. Okey, kita kenal begitu je lah ya. Okey, ini seterusnya tentukan sama ada transformasi berikut ialah isometri atau bukan. Kalau ini berubah kan, berubah bentuk. So kalau berubah bentuk bukan isometri lah. Ini tidak kekal bentuk dan size-nya. So ini isometri. Ini pun kekal. Ya, so jadi itu saja dulu. Ini kamu try jawab lah. Itu saja habis ya. Okey, so kita sudah habis bab 4. So jadi harap kamu boleh buatlah latihan yang ini. Okey, dan latihan uji diri 4 ya. Okey, itu sahaja. Terima kasih.